Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton setia Nona. Menjadi wanita hebat bukan bererti berjaya menyaingi semua perkara yang dikuasai kaum lelaki. Wanita hebat sentiasa mencabar kemampuan diri untuk terus berjaya demi impiannya dan mampu bersaing secara sihat kepada kehebatan kaum Adam. Malah wanita juga mampu sama-sama menjadi penggerak dan sumber inspirasi untuk diteladani golongan wanita lain yang ingin berjaya. Pelbagai aktiviti pastinya menghiasi hari anda di waktu hujung minggu sebegini. Meluangkan waktu bersama keluarga tersayang antara momen paling berharga yang tidak harus disia-siakan. Walaupun hanya sekejap sahaja, ia mampu mencipta kenangan bermakna. Sambil melayan dan beristirahat bersama keluarga, terus setia bersama kami untuk pelbagai pengisian menarik dalam Nona. Menarik di Nona minggu ini. Sakit kat bahagian perut. Doktor kata 98% kanser bulan lepas. Koleksi terbaru ini adalah ukir series. Inspirasinya daripada seni ukiran kayu dan corak-coraknya. So, saya menggabungkan dua-dua craft ini kepada desain. Saya memilih konsep organik moden, tapi yang penting jangan kita senang terikut latest trend ataupun ikut apa orang buat. Bermula dengan impian untuk memiliki kediamannya sendiri, ibu tunggal yang juga seorang guru ini gigih membina istana impiannya. Bukan sahaja hebat dalam mendidik anak bangsa, siapa sangka Auni Hazwani Faizun turut memiliki tangan berseni sebagai seorang tukang kayu. Sejak 2 tahun lalu, Auni mula membina rumah yang diidamkan. Disangka panas berpanjangan, rupanya hujan mengundang hiba. Dia disahkan menghidap kanser dan harus menjalani pembedahan, namun ia sedikit pun tidak mencalarkan harapan demi melihat rumah impiannya terlaksana. Inspirasi minggu ini menelusuri kehebatan dan kekuatan wanita berusia 31 tahun ini. Menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal tidak mematahkan semangatnya untuk melakukan 2 pekerjaan dalam satu masa. Auni Hazwani Faizun menggalas peranan sebagai pendidik dan dalam masa yang sama, dia mahir sebagai tukang kayu di Pengkalan Badak, Kuantan. Auni mahu membina mahligai indah bagi memberi keselesaan buat anak perempuan tunggalnya. Ini kisah Ustazah Tukang Kayu. Dia hakiki guru Al-Quran Fardu Ain Asrama di salah sebuah sekolah menengah agama Islam kat Kuantan lah. Belah pagi memang dia buat kerja kayu lah. Daripada lepas hantar anak sekolah akan masuk bengkel dulu daripada pukul 8 sampai pukul 11 pagi akan buat kerja kayu saja dekat bengkel kayu lah. Untuk bahagian rumah tu kalau kata tak ada order customer baru akan buat bahagian rumah. Auni mengambil upah membuat perabot kayu minimalis serta membaiki perabot kayu lama. Berkat mempelajari ilmu pertukangan, dia tekad untuk merealisasikan rumah impian dengan kudrat sendiri. Semuanya bermula ketika menonton sebuah rancangan televisyen. Dia bermula daripada sebab saya suka tengok program dalam TV. Cerita orang putih kan biasa banyak kan buat rumah-rumah. Rumah-rumah kecil, rumah pokok ke apa ke, bahagian construction lah. Jadi daripada situ timbul rasa macam nak ada rumah sendiri lah. Lagipun kita pun sampai bila nak duduk bergantung dengan mak ayah kan. Daripada situlah mula tanam azam memang nak ada rumah sendiri, cumanya tak mampu untuk upah orang. Jadi bisa untuk guna duit gaji sendiri hujung bulan. Dikurniakan keluarga yang mempunyai minat yang sama dalam bidang pembinaan, merekalah pembangkit semangat buat Auni. Bagi mengurangkan kos pembinaan rumah, Auni bertekad untuk membina rumah pertama bermodalkan wang simpanan, hasil titik peluhnya sebagai seorang ustazah. Pasal rumah ni mostly banyak belajar daripada video online lah kan. Ada benda kita tak faham daripada awal tu, kita refer dulu pada video online tu. Kalau rasa benda ni macam susah sangat, saya akan refer pada abang Ipah dengan kakak. Sebab dua-dua ada dalam bidang civil engineering kan, construction. Semacam kakak dia ex-engineer, sekarang sebagai JKKP lah, dah bekerja sebagai JKP. Abang Ipah masih lagi engineer.
So kalau ada apa-apa tak faham berkenaan construction ni, akan refer pada dia orang. So tak adalah buat tu secara sembrono je. Ada tempat untuk dapatkan rujukan. Macam tu. Okey, kalau berkenaan kos, dia jadi jimat separuh harga. Contoh beli barang RM4,000, kalau upah orang kena tambah lagi, dia jadi double RM8,000. So maknanya kita jimat separuh harga daripada tu. Itu yang kata bila DIY tu memang jimat sebab kita tak payah upah orang. Macam tu. Menjadi wanita yang hebat bertukang menarik minat ramai pengguna media sosial, tidak kira wanita mahupun lelaki. Mereka menjadikan Auni sebagai sumber rujukan untuk tip membina rumah secara DIY. Bagi Auni sendiri, dia mendapat rujukan daripada mereka yang lebih arif demi memastikan keselamatan struktur rumah yang dibina. Kalau tengok daripada segi viewers dan orang yang komen-komen tu ramai sangat. Dia nak buat sendiri tapi mahal semua kan. So nak bagi tips tu tak adalah tips, cuma kita tahu rumah ni tempat kita nak duduk. Jadi kita kena make sure dia selamat lah. Benda tu kita kena yakin, jangan tak yakin. Lepas tu kena refer pada orang yang lebih pakar lah sebelum kita buat tu. Refer pada orang yang lebih arif, study dulu. Sebab kalau macam tak ada background, memang kena study dulu lah sikit kan. Melalui video online ke, atau refer pada orang yang lebih pakar macam tu kan. Kalau nak terus buat tu, tak sarankan lah. Maknanya kita refer dulu pada orang yang lebih arif dalam bidang tu. Saya yakin benda tu selamat sebab ada tempat untuk kita rujuk. Tempat yang betul lah. Bukannya tengok terus buat. Maksudnya kita study dulu lah. Saya ambil masa banyak, lama jugalah, bertahun-tahun sebenarnya. Baru ada keyakinan betul-betul tahun lepas. Saya tu yang start beli barang tu sikit-sikit. Benarlah malang tidak berbau. Dalam merealisasikan angan-angannya, dia disahkan menghidap kanser. Namun ia bukan alasan buat ibu tunggal ini untuk melupakan impiannya. Bagi Auni, hidup hanya sekali, maka nikmatilah ia dengan sepenuh hati walau dengan cara apa sekalipun. Dia mula tahu waktu mula-mula dirikan tiang tu. Sebenarnya diri tiang tu tahun 2021, bulan 9. Waktu tengah dalam seminggu 2 minggu, waktu nak pacat tiang tu sakit kat bahagian perut. So 2-3 minggu tak hilang. 3 minggu direct tu memang mula ahli hospital, klinik apa semua tak okey juga. Sekali buat ultrasound lah. Waktu buat ultrasound tu doktor kata tak ada apa, bahagian upper abdomen okey, tak ada hal, tak ada masalah. Bila check bahagian bawah ada nampak tumor. Mula doktor kata batu karang, macam batu macam tu. Jadi kita refer pada klinik dan klinik refer pada hospital. Bila dah warded apa semua, doktor kata tu bukan batu, bukan batu karang. Dia sejenis ketumbuhan. Tapi awalnya doktor kata ketumbuhan biasa je. Macam kumpulan darah, lemak macam tu lah kan. Tapi bila dah buat CT scan 3-4 kali, dia ada tanda-tanda kanser. Kan. Jadi paling latest doktor kata dia betul-betul 98% dia kanser bulan lepas. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mendapat berita tentang keadaan kesihatannya tidak menjadi batu penghalang buat Ustazah Auni untuk terus membina rumah idamannya. Dengan kudrat yang ada, dia tekad untuk menyiapkan mahligai dambaannya. Semangat Ustazah Auni wajar diteladan. Okay, macam saya, mungkin sebagian orang bila tahu ada sakit, dia akan jadi down. Ya? Dia tak nak buat tu, tak nak buat ni. Macam saya kata, saya sakit ke tak sakit, saya nak enjoy lah saya. Maksudnya nak menikmati benda tu kan. Lagipun Allah tahu apa yang terbaik untuk kita kan. Jadi takdir Allah tu bila kita redha, insyaAllah kita happy. Saya berpegang benda tu je. Ustaz kata kalau nak bahagia, redha dengan apa Allah bagi. Jadi bila saya berpegang pada benda tu, kita rasa macam lapang. Dia lapang ada. Macam tu. Reda dalam menerima ketentuan ilahi adalah satu perkara yang sukar dilakukan. Namun, besar nikmat pulangannya. Semoga Auni diberikan rezeki kesembuhan sepenuhnya dan dapat menjalani kehidupan bersama anak Mumtazah Atiyah di mahligai impiannya kelak.
Berkumpul dan menikmati hidangan bersama keluarga tentu dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Sesekali lari dari menu kebiasaan pasti memberikan cita rasa yang berbeza. Sesuai dijadikan menu minum petang, laksa Singapura antara hidangan menarik untuk dicuba. Disajikan dengan mi dan kuah santan, laksa ini ternyata berlainan daripada laksa yang biasa dinikmati. Sebagai pemanis mulut, hidangan seterusnya pula sesuai dipadukan dengan menu bubur liar yang popular dalam kalangan masyarakat Pahang. Bersama Siti Nur Amalina Hanafi berkongsi dua resepi istimewa ini dalam segmen Air Tangan. Laksa Kedah, asam laksa, laksa Johor dan laksa Sarawak antara hidangan popular untuk dinikmati. Pempengaruh dunia masakan yang dikenali sebagai Cik Mel akan berkongsi menu istimewa iaitu laksa Singapura. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini adalah bawang putih, bawang merah, cili kering, udang kering, daun kesum, kek ikan, timun, tauge, santan, mi laksa dan udang. Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Kita masukkan sahaja bahan yang telah dikisar. Bawang putih, bawang merah, udang kering dan juga cili kering. Kita tumiskan bahan yang telah dikisar ini sampai dia pecah minyak. Kita tambah air sedikit. Sedikit sahaja dulu sampai dia pecah minyak. Selepas pecah minyak, kita masukkan air. Cik Mel menggunakan 1 liter air, tetapi ikut cita rasa anda. Kalau anda rasa macam nak pekat sikit kuah dia, anda letak sikit air. Kalau tak, lebihkan sikit air dia. Seterusnya, kita masukkan santan. Sukatan santan ini 1 mangkuk setengah. Kita gaul-gaulkan santan ni. Kena kacau lah supaya dia tak berketul kan. Okey, selepas kita masukkan santan, pastikan kita kacau sentiasalah supaya santan tu tak berketul. Laksa Singapura ni memang jarang didapati di luar. Jadi kalau kita nak makan, memang kita kena buat sendiri. Apabila kuah kita sudah mendidih, kita masukkan garam serta gula secukup rasa. Okey, sekarang ni kita masukkan fish cake. Gabungan kuah laksa bersama kek ikan dan udang kering ternyata kaya dengan aroma juga rasa berlemak daripada santan. Bahan seterusnya, kita masukkan udang basah. Tak payah masak lama-lama pun, masak sekejap sahaja pun dah sudah mencukupi. Masukkan daun kesum, 1 mangkuk. Kemudian kita kacau. Daun kesum ni Cik Mel gunting halus-halus lah, baru masukkan ke dalam kuah. Sedikit berbeza dengan laksa Pening yang ramuannya memerlukan bunga kantan, tetapi laksa Singapura tidak perlu. Kita hanya menggunakan daun kesum sahaja. Kuah laksa kita telah pun siap dimasak. Kemudian masa untuk kita plating, kita ambil laksa yang telah pun direbus, ke dalam mangkuk. Okey, lepas tu kita masukkan sahaja kuah yang telah kita buat tadi. Okey, kita akan makan bersama timun dan juga tauge. Okey, mudahkan untuk membuat laksa Singapura. Seterusnya, Cik Mel ingin kongsikan resepi untuk membuat bubur liar. Sebelum tu, Cik Mel tunjukkan bahan-bahan untuk membuat bubur liar. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini pula adalah tepung pulut, daun pandan, gula melaka, air kapur dan santan. Cik Mel akan tunjukkan cara untuk memasak bubur liar. Okay, mula-mula kita masukkan air, kita buat kuah dia dulu. Selepas itu, kita masukkan 2 ketul gula merah dan juga 1 ikat daun pandan. Memandangkan Cik Mel berasal daripada Temerloh dan juga Pekan Pahang, panggil bubur ni sebagai bubur liar. Kalau di Perak, ada juga yang panggil sebagai bubur anak lebah. Dan juga ada juga yang panggil sebagai bubur cendol. Bubur liar ni biasanya memang kita tak dapat di luar. Kalau kita nak makan, memang kita kena buat sendiri. Dan biasanya dihidangkan sewaktu majlis cukur jambul. Untuk adunan dough dia, kita masukkan 1 mangkuk tepung pulut dan juga 4 sudu air kapur. Kita letakkan air sedikit demi sedikit sebab dough ni tak terlalu lembik dan juga tak terlalu keras lah. Okay, kita kena pandai-pandai adjust. Gaulkan bahan-bahan ini sehingga dia menjadi dough. Apabila gula merah kita dah cair, kita just masukkan sahaja 1 mangkuk santan. Masukkan gula halus dan juga sedikit garam.
Kita kacau, kita gaul sebati kuah dia. Kita tunggu dia sampailah dia mendidih. Baru kita tuangkan dia punya adunan dough. Apabila kuah kita telah mendidih, kita ambil sahaja adunan dough yang telah kita buat tadi. Kita tekan dia biar dia nampak jatuh-jatuh macam tu. Bila air tu dah mendidih, baru kita masukkan. Kita ulang proses yang sama untuk dough yang lain. Okey, kita gaul rata bubolia kita. Dah siaplah. Cuba tengok. Senang je kan nak buat bubolia? Boleh terus dihidangkan kepada tetamu sebagai pencuci mulut. Setelah siap, bolehlah dihidangkan di dalam mangkuk dan sedia untuk dinikmati. Mudahkan untuk membuat laksa Singapura dan juga bubolia ini. Para penonton boleh mencuba resepi ini untuk dimakan bersama keluarga tercinta. Selamat mencuba! Dua resepi mudah ini sememangnya mempunyai gabungan rasa yang cukup sempurna sebagai sajian seisi keluarga. Keindahan seni batik yang direka bukan sahaja memberi dimensi baru bagi mereka yang gemar dengan sentuhan gaya moden, malah corak yang dihasilkan sentiasa relevan dalam industri fashion negara. Setelah sedekat mengetengahkan hasil seni tradisi yang tidak ditelan zaman ini, jenama Fern membawakan pelbagai gaya casual bagi pecinta seni batik. Ikuti koleksi terkininya dalam Lensa Gaya. Mula menapak dalam industri fashion sejak 10 tahun lalu, jenama ini terkenal dengan rekaan corak batiknya yang kontemporari dan sesuai digayakan oleh pelbagai peringkat umur. Pemiliknya, Fern Chua, berhasrat mengetengahkan corak rekaan batik dalam kehidupan seharian. Menurutnya lagi, ia sebagai salah satu cara untuk memelihara seni warisan negara. Koleksi terbaru ini adalah Ukir Series. Saya mendapatkan inspirasinya daripada seni ukiran kayu dan corak-coraknya yang digunakan dalam pembuatan ukiran kayu tu. Bagi saya dapat memahami seni ukiran tu dengan batik mempunyai banyak ciri yang sama dalam segi sejarah dan juga pembuatannya. So, saya menggabungkan dua-dua craft ini kepada dalam saya punya design. Direka dengan potongan yang moden dan minimalis, keindahan corak batiknya sesuai digayakan kaum hawa masa kini. Untuk saya, jenama ni berbeza dengan jenama yang lain ialah dari segi kita punya keunikan. Batik kita design in-house dan kita punya baju-baju tu juga memainkan peranan yang kita punya design. So, ada kita punya signature touch to it lah, I would say. Untuk design yang pertama, saya nak cuba menyesuaikan untuk semua different body shape and sizes. Kebanyakan kita punya pieces limited. So, it's important that I design something that is flexible for different people to wear. So, katakanlah yang untuk multi-way pario tu, skirt yang dia pakai tu, what I call it as multi-way pario. Maksudnya dia boleh pakai different way, jadikan few different ways untuk pakai kain tu lah. So, dia boleh mix and match. Potongan kebaya mirip gaya tradisional ini menggunakan fabrik kapas yang bukan sahaja memberi keselesaan kepada pemakainya, malah mampu menyelahkan sisi anggun seorang wanita. Dari segi kita design untuk baju tu, dia memang kepada siluet yang macam kebaya. You masih ingat lagi waktu Piramli ke Saloma, dia mungkin dapatkan bentuk yang lebih. Cutting baju tu memang cutting baju tu macam daripada 50-an ke 60-an tu, sebab dia lebih tight fitting sikit. Dia nampak dia punya bentuk siluet dia, dan dengan dia punya detailing tu memang ada kebanyakan kepada retro feel lah.
Baju kurta bercorak batik bersama padanan seluar polos ini sesuai digayakan ke pelbagai majlis. Baju ketiga tu ialah dia macam kurta dengan palazzo. So I nak dapatkan different feel lah. Dia, in some sense dia nampak macam kurung juga. And then tapi dia pair dengan palazzo. So dia nampak lebih more relax. And you know, you boleh guna untuk different function. So and the detailing tu memang banyak, kita kena buat placement untuk melukis batik tu and warna lagi. So kombinasi tu memang penting kepada menghasilkan the full look lah. Rekaan batik moden bukan sahaja memiliki keunikan daripada segi motif, malah pembuatannya menjadikan ia lebih istimewa. Elemen corak batik yang minimalis mampu menambat hati pelanggan untuk bergaya dengan lebih yakin seiring dengan trend terkini. Koleksi jenama ini pasti menjadi pilihan anda yang gemar dengan gaya ringkas tetapi ingin kelihatan anggun dan menawan. Terkenal sebagai lokasi yang sesuai untuk mengisi waktu lapang hujung minggu, satu kafe yang terletak di Jalan Mata Air, Kuala Lumpur semakin mendapat perhatian pengunjung. Kafe yang menarik ini membawa konsep yang diinspirasikan daripada pengalaman pemiliknya sendiri. Konsep dia, kita bermula dengan konsep masa kita tengah buat brainstorming. Saya kena fikirkan satu produk yang orang tak terfikir. Jadi that's why kita pilih nombor satu. Satu is number one. In Japanese, dalam bahasa Jepun is ichi. So saya suka melancong ke Jepun. That's why saya bawa Jepun ke kafe. Bila saya buat kedai ni, bina kedai ni, saya nak pastikan orang yang datang tu dapat pengalaman yang beza daripada pergi ke kafe-kafe di luar. Sebab kafe ni berada di kawasan perumahan. Suasananya yang tenang sesuai buat pencinta kopi bersantai. Kopi yang dibancuh segar menggunakan biji kopi dari luar negara menjadi keistimewaan kafe ini. Yang kita sediakan ke sini ialah Third Wave. Third Wave Coffee tu coffee specialty. Kopi yang special lah. Jadi apa kopi yang special kat sini? Contohnya biji benih kopi tu dibawa khas daripada negara-negara macam Kenya, Ethiopia, and then Brazil, and then dipanggang di sini oleh kita punya pemanggang kopi to the hub. So apa yang kita gunakan hari ini ialah kita selalu gunakan single origin. Maksudnya kita akan gunakan satu benih kopi yang tanpa dicampur dengan benih kopi yang lain. Kita punya perisa kopi kat sini lebih kepada rasa masam-masam sikit. Buat anda yang berkunjung ke sini, sudah tentu mahu mencuba variasi sajian yang disediakan. Pelbagai pilihan hidangan pencuci mulut ada ditawarkan seperti aneka sajian kek dan pastry. Kek pun ada bukan sahaja kat Jepun. Contohnya macam kek Jepun dia terkenal juga macam kek strawberry semua. So it's from Japan lah. Kek kita akan tukar setiap hari. Jadi kenapa kita tukar setiap hari? Sebab kita nak menu tu tak kekal lama. So bila you pergi kat satu, you akan rasa benda yang berbeza setiap hari. Tapi adalah satu dua kek yang kita kekalkan. Macam contohnya yang paling terkenal sekarang berries cake. Kafe ini turut menjadi tumpuan keluarga yang inginkan suasana santai ketika hujung minggu. Bagaikan berada di kediaman sendiri, kafe ini menyuntik aura tenang serta mampu memenuhi citarasa pelanggan tanpa mengira usia. Sebenarnya bukan kali pertama saya datang ke sini. In fact, dah 2-3 kali jugalah saya datang kat sini. Saya suka kafe ni sebab dia punya aura dia tu rasa sangat
home. Sangat rasa macam kita dah balik rumah. Macam tu. Bila kita datang je, vibe dia memang sangat-sangat vibe. Dia bukan vibe kampung tau, tapi dia vibe rumah. Sebenarnya dekat kafe ni, saya suka dua benda, iaitu kek dan dia punya pie daging dia. Pie daging dia bila kita makan, rasa dia macam brisket. Macam kita tengah makan brisket. Dia punya carikan daging itu, sangat sedap. Saya harapkan siapa yang datang ni ke kedai kami dapat menjiwai apa yang kita letakkan di sinilah. Yang paling penting apa yang diorang bayar berbaloi. Itu yang kita nakkanlah. Beroperasi setiap hari dari jam 12 tengah hari sehingga 10 malam, suasana unit Cafe 1 dapat memberikan pengalaman manis yang berbeza buat pengunjung. Mengetengahkan gabungan konsep Skandinavian dan Industrial, kediaman 2 tingkat yang terletak di Nilai Negeri Sembilan menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Bagi pemiliknya Zul Hazri Muhammad Yusof dan isteri Muizzah Abdul Rahman, setiap ruang dihias dengan aksesori hiasan yang minimal agar tampak selesa dan fleksibel. Pemilihan warna terang di beberapa kawasan turut memainkan peranan supaya kediaman kelihatan segar bermaya. Antara sudut yang menjadi tumpuan pasangan ini adalah ruang dapur dan ruang makannya. Memilih konsep terbuka, pemilik ingin mewujudkan suasana santai ketika menikmati hidangan bersama keluarga maupun teman taulan. Struktur binaan ruang ini menyelahkan lagi gaya industrial yang dipilih. Perpustakaan mini dibina di ruang atas sebagai ruang menelaah ilmu yang selesa buat anak-anak. Uniknya, akses untuk ke perpustakaan ini adalah melalui tangga yang dibina di luar bangunan kediaman. Dinamakan Kediaman Cinta. Dekorasi kediaman seterusnya adalah cetusan ilham Tuti Emily Abdul Rahim bersama suami. Wanita yang berasal dari Kuching, Sarawak ini memilih konsep terbuka dengan sentuhan rona tanah sekaligus memberi perspektif luas pada kediaman. Memilih dekorasi hiasan yang minimal, pemilik cuba memanfaatkan ruang yang terhad sebaik-baiknya. Lebih menarik, kediaman ini menyuntik elemen organik menghijau sebagai penyeri laman untuk keluarga bersantai. Nona kongsikan inspirasi kediaman buat anda dalam Diary Deco. Ringkas dan tenang, teres 2 tingkat berlokasi di Dengkil, Selangor ini menterjemahkan ikatan kasih sayang pasangan suami isteri melalui sentuhan dekorasi ruang kediaman mereka. Tuti Emily Abdul Rahim, 42 tahun, menzahirkan susun atur kediaman sedikit demi sedikit sejak 9 bulan lalu. Rumah ni yang saya namakan Cinta. Saya memilih konsep organik moden untuk rumah ini. Kenapa saya pilih konsep organik moden ni? Kerana saya amat berminat dengan gabungan toner warna asas untuk konsep organik moden ini, iaitu neutral ataupun muted colours. Dan juga ada penerapan elemen alam semula jadi dalam konsep organik moden ini. Jadi yang ini juga diterapkan dalam reka bentuk moden. Ini yang saya mahukan untuk kediaman saya ini. Hiasan dalamannya cukup mengujakan tatkala kaki melangkah masuk ke kediaman ini. Selain gandingan rona tanah memberi gambaran luas, pemilihan perabot yang sesuai juga memainkan peranan dalam merealisasikan konsep idaman. Melalui pemerhatian saya untuk organik moden ni ada 3 elemen utama. Yang pertama adalah warna neutral colour dan juga earth tone dalam konsep organik moden ni. Dan yang kedua, material organik yang diterapkan dalam rekaan. Material organik ni adalah seperti kayu, rotan, jute dan ada clean line shapes. Yang ketiga, ada unsur elemen alam semula jadi, kita bawa outdoor living ke dalam rumah. Ruangan dapur dan laman santai ini antara sudut kegemaran keluarga untuk beristirahat. Laman yang terhad dihias sebaiknya dengan tanaman menghijau yang menyegarkan. Organik moden ni pada saya
dia ada terapkan nilai yang feminin dan soft, di mana memang visi saya supaya tempat ini menjadi tempat yang warm dan cozy untuk seisi keluarga beristirahat lah. Dan dia tak terlalu dingin, sebab kebiasaannya bila kita bercakap tentang rekaan moden, kadang-kadang a bit dingin. Kalau boleh nak terapkan suasana hangat dan cozy itulah. Meja makan material kayu dan rotan menjadi seleksi tuti agar ruangan ini lebih menyerlah. Tidak lupa pada susun atur dan pemilihan perabot mesra tetamu bagi mereka yang gemar menerima kunjungan sanak saudara. Ibu kepada seorang cahaya mata berusia 2 tahun ini memilih konsep terbuka demi keselesaan dan keselamatan anaknya. Ini memang saya design, of course kena ada approval daripada suami lah. Suami juga setuju untuk kami ada open concept dengan ada anak kecil kan, jadi senang kita dah boleh monitor anak. Kalau berada di dapur boleh tengok di ruang tamu juga. Selain pemilihan tema yang sesuai, bajet sering menjadi faktor penting tiap kali mahu mengubah suai ruang impian. Jika bijak mengambil kira beberapa perkara, pasti ianya lebih praktikal dan berbaloi. Sebenarnya pada saya jadikan lebih praktikal jika kita pentingkan apa keperluan keluarga kita sebenarnya. Trend berubah, cita rasa kita pun mungkin berevolusi masa akan datang. Tetapi yang penting jangan kita senang terikut latest trend ataupun ikut apa orang buat. Sebab kadang-kadang dekorasi yang orang tu buat sesuai untuk kediaman dia tapi mungkin tak sesuai dengan kediaman kita. Jadi lebih baik kita terapkan apa yang penting untuk keluarga kita. Setiap konsep hiasan pasti ada cabaran dalam mengekalkan keindahannya. Lebih mencabar sekiranya mempunyai penghuni kecil. Selalu cabaran warna putih ni ialah bagaimana kita nak hilangkanlah. Jadi pada saya ada tips. Rumah yang ada perabot-perabot cerah memang kena simpan stain remover. Dan juga step yang pertama sekali bila kita ada perabot colour putih, bila sampai je kita kena protect dia dengan fabric protector lah sebelum start menggunakan. Itu akan mengurangkan kesan kotor tu di masa akan datang. Rumah ni sepatutnya adalah refleksi personality kita dan keluarga kita. Dia sepatutnya adalah tempat yang membuatkan keluarga kita bahagia, happy, tempat yang membuatkan mereka gembira. Dan yang penting pada saya jangan terlalu menekankan kesempurnaan. Kita embrace ketidaksempurnaan tu dan just enjoy proses dalam mendekorasi rumah yang mempunyai keunikan kita sendiri. Semoga paparan ini menjadi inspirasi untuk menghias kediaman anda. Dalam keadaan uzur, wanita sering berdepan keraguan dan kebimbangan ketika ingin melaksanakan ibadah harian. Biarpun dilarang menunaikan solat, kadang-kala timbul kemusykilan mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh diamalkan kaum hawa sepanjang waktu uzur. Bersama Ustaz Fawaz Fazil Nur berkongsi hukum berkaitan wanita uzur dalam segmen Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, khususnya muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini saya nak berbicara tentang hukum yang berkaitan dengan wanita uzur. Yang berkaitan dengan wuduknya, yang berkaitan dengan mandinya, yang berkaitan dengan solatnya, yang berkaitan dengan puasanya dan juga berkenaan dengan mungkin dia nak gunting, dia nak potong kuku. Jadi apa hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita uzur ini? Saya mulakan dulu dengan wanita uzur berwuduk. Dalam mazhab Syafi'i dan pandangan majoriti ulama, ia adalah haram kerana wuduk ini adalah satu ibadat. Jadi kalau nak ambil juga hanya ambil basuhkan muka sahaja tanpa niat. Kerana kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita ambil juga wuduk dalam keadaan kita tahu kita ini tidak sah kerana kita keuzuran, maka kita seolah-olah mempersendakan agama kita. Jadi awasi perkara ini.
Dan yang kedua berkenaan dengan kalau nak gunting rambut waktu uzur. Mungkin pergi salon. Mungkin buat blonding sikit. Warna rambut sikit ke yang patut syariah. Hukumnya makruh. Kerana sepatutnya rambut ni dimandikan sekali. Jadi kalau kita gunting tak ada apa-apa masalah. Ada yang kata rambut itu akan cari di hari kiamat, itu tak tepat. Jadi gunting tetapi hukumnya makruh. Cuma disunatkan kita kumpul rambut itu bila nak mandi hadas besar nanti kita mandikan sekali. Jelas kan? Clear? Kemudian berkenaan dengan qada salat. Ada orang kata kalau saya bersih pada waktu asar, saya sembahyang asar kena qada zuhur balik. Itu terdapat khilaf di kalangan ulama, maksudnya perbezaan pandangan. Pendapat yang terkuat menyatakan kena juga qada zuhur. Ada yang menyatakan cukup kita qada asar saja sebab dia bersih waktu asar. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan dua pandangan ini? Maka yang afdalnya kita buat zuhur dengan asar. Namun kalau nak buat satu pun tidak ada masalah. Sebab al-khuruju minal khilafi mustahab. Kita keluar daripada khilaf ulama itu digalakkan. Jadi saya nak tekankan di sini kalau buat dua waktu itu lebih afdal. Kalau buat satu pun sudah bebas daripada tanggungjawab. Dan yang terakhir, qada puasa bagi wanita yang uzur ia adalah wajib berdasarkan nas Al-Quran dan juga nas hadis. Dalam hadis Sayyidina Aisyah menyebutkan kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi ada isu yang menarik, kalaulah dia qada puasa kerana keuzuran, kerana qada itu wajib, tiba-tiba datang lagi haid waktu tersebut, maka hukumnya terbatal puasa tersebut dan dia wajib menggantikan pada hari yang lain tanpa ada gandaan. Jadi dia berhutang dengan satu puasa sahaja, tidak perlu digandakan kerana tidak ada dalil. Kerana untuk kita nak menggandakan perlu ada dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah dan ijma' atau qiyas. Maka di sini tidak ada dalil, maka dia hanya perlu mengqada puasa yang dia terpaksa, bukan terpaksa batalkan, dia memang tak sah kerana datang haid waktu tersebut. Jadi penerangan yang ringkas ini mudah-mudahan dapat menjawab semua persoalan wanita-wanita yang cintakan agama mereka. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah mengalah walau pernah gagal dalam kehidupan yang telah dilalui. Usah biarkan diri diselubungi kesedihan berpanjangan. Sebaliknya, jadikan setiap kegagalan sebagai satu cabaran untuk terus berjuang dalam menggapai impian dan harapan demi masa depan. You have just one life to live. It is yours. Own it, claim it, live it. Do the best you can with it. Ungkapan kata inspirasi daripada Hillary Clinton itu tadi mengakhiri siaran Nona minggu ini. Jutaan terima kasih kepada pemilik kediaman Zulhazri Muhammad Yusof dan isteri Moiza Abdul Rahman di atas kesudian menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditanya